Assalamualaikum and good morning to our lecturer Dr. Hidayah and my fellow friend. Today on this opportunity, we will discuss about halal standard use in Malaysia, halal certification, and importance of halal certification and halal monitoring for food products and external use. For that, my name is Nur Fatihah binti Abdul Wahab. I come up with two other friends, Nur Anis Najwa and Asna binti Sulaiman. Next slide. There are 10 subtopics that we will discuss today. I will come to Asna to start discussion. Okay, Bismillah. Okay, so we go to the first slide. What is the halal standard? Okay, the halal standard is a step in ensuring that the halal certifications is given complies with the actual compliance in accordance with Sharia regulations. This is because officially appointed bodies or organizations are responsible in ensuring that the halal product guidelines are followed. Okey, secara ringkasnya untuk kita faham apa itu halal standard. Okey, kita highlightkan dekat perkataan standard tu. Standard adalah garis panduan. Okey, garis panduan yang mana perlu dipatuhi oleh organisasi yang mengeluarkan produk-produk supaya produk-produk itu mengikut ketetapan syarak ataupun syariah. Okey, garis panduan ni menyentuh ataupun merangkumi beberapa aspek iaitu pengeluaran, penyediaan, pengendalian dan penyimpanan. Okey, aspek-aspek ini perlulah untuk mematuhi ketepatan syarak. Okey, so kita pergi ke slide seterusnya. Malaysia Halal Journey. Okey, kita akan tahu sedikit sejarah pensijilan halal di Malaysia. Okey, at 1974, Research Division Islamic Affairs Premier Minister Office issued letter of confirmation on halal status. At 1994, halal certification with halal logo. At 1998, Halal Syarikat Ilham Daya appointed by the Malaysian government. At 2000, Halal Assurance system was documented. 2002, Halal under JAKIM. At 2008, Halal Industry Development Corporation HDC certification. At 2009, the Cabinet Halal under JAKIM. Okey, bahasa Melayunya dapat dilihat berlakunya perkembangan sijil halal di mana ia dimulai pada tahun 1974 di mana Pusat Penyelidikan Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri memberi surat pengesahan halal kepada produk-produk yang mematuhi ataupun memenuhi kehendak syarak. Okey, Penglibatan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yakni JAKIM dalam memberi pengesahan status halal kepada produk makanan dan barangan gunaan Islam ni berlaku secara tidak langsung. Okey, seterusnya pada tahun 1994, pengesahan halal diberi dalam bentuk sijil pengesahan berserta logo halal dan pada 30 September 1998 pula Kerajaan Malaysia melantik Syarikat Ilham Daya untuk menjalankan pemeriksaan halal manakala JAKIM mengeluarkan sijil pengesahan halal. Okey, pada 1 September 2002, kerajaan telah memutuskan bahawa semua urusan pengesahan halal dilaksanakan sepenuhnya oleh JAKIM melalui bahagian kajian makanan dan barangan gunaan Islam. Okey, dekat sini memang komplit lah semua bawah JAKIM. Tapi pada 2 April 2008 pula, pengurusan pensijilan halal diambil alih oleh Halal Industry Development Corporation Sdn Berhad. Walau bagaimanapun, pada tahun 2009 pula, Mesyuarat Jemaah Menteri telah memutuskan pengurusan pensijilan halal Malaysia dalam dan luar negara dikembalikan kepada JAKIM semula. Okey, semoga jelas. Kita pergi ke next slide. Saya serahkan kepada Fatihah. Okey, seterusnya about Malaysia Halal Certification iaitu berkaitan dengan sijil halal Malaysia. Saya akan kongsikan 8 fakta berkaitan mereka.
Okay, yang pertama, only JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri can issue a Malaysian Halal Certification. Bermaksud hanya JAKIM, Majlis Agama Islam iaitu MAIN yang boleh mengesahkan atau mereka adalah pegawai yang bertugas yang bertanggungjawab untuk bahagian sijil halal inilah. Yang seterusnya, Halal Certification is a voluntary, iaitu sijil halal ini bersifat sukarela, bermakna ia tidak diwajibkan ke atas mana-mana pihak permis atau perniagaan untuk mendapatkan sijil halal. Tetapi apabila mereka ada sijil halal ni, merupakan satu bonus kepada mereka untuk memasarkan produk mereka ke luar negara dan sebagainya. Okay, yang ketiga, holder of halal certificate are bound by several halal standard and manual procedure of Malaysia Halal Certification Procedure. Yang ketiga, pemegang sijil halal ni dia terikat kepada beberapa halal standard yang berkaitan dengan produk atau pembarangan dia dan manual procedure yang telah ditetapkan lah. Yang keempat, Malaysia Halal Certification is comprehensive, di mana sijil halal ni bersifat komprehensif, di mana mereka bukan sahaja mengambil kira daripada hukum aspek halal pada perspektif syarak semata-mata, tetapi mereka ambil berat daripada segi kebersihan iaitu toyib daripada awal pemprosesan hingga ke penjualan dan seterusnya. Yang kelima, Malaysia Halal Certification known and recognized international, iaitu sijil halal Malaysia ni dikenali dan diiktiraf di negara luar. Didapati sebanyak 33 buah negara menggunakan sijil halal Malaysia ni untuk memasarkan produk kepada Muslim ataupun bukan Muslim. Yang seterusnya, halal certification is not rigid or conservative, di mana sijil halal ini tidak bersifat terbuka lah, maksudnya tidak boleh perbincangan, tetapi mereka ni bersifat terbuka, boleh buat perbincangan jika ada apa-apa masalah ataupun perubahan yang mereka perlu lakukan. Okey, yang ketujuh, continuous audit, iaitu audit yang berterusan sekurang-kurangnya setahun sekali. Yang terakhir, halal certification can be withdraw anytime, iaitu sijil halal ni boleh ditarik pada bila-bila masa sahaja. Jadi setiap pemegang hendaklah sentiasa mengemas inilah, mengikut apa yang JAKIM nak, sebab mereka bersifat fleksibel. Okey, slide yang seterusnya. Okey, Malaysia Halal Certification Scheme, iaitu skim persijilan apa lagi yang ada dekat JAKIM ni. Okey, yang pertama, food and beverage product, iaitu produk minuman dan makanan, consumer good, barang gunaan manusia macam keperluan harian lah. Contohnya macam deterjen, pencuci baju tu. Okey, yang seterusnya, slaughterhouse, iaitu rumah sembelihan haiwan halal yang diguna pakai oleh skim persijilan yang medical procedure. Macam mana kalau kita nak buka rumah sembelihan tu, haiwan halal tu, macam mana? Lepas tu cosmetic and personal care, bahagian untuk mencantikkan bahagian luaran tubuh manusia macam makeup semua tu. Food, premise, hotel, gerai makanan, logistik, skim logistik berkaitan dengan penyimpanan, pengangkutan barangan. Pharmaceutical, skim pharmaceutical adalah berkaitan dengan ubat-ubatan. Medical device adalah alatan-alatan yang diguna pakai di hospital. Okay. Slide yang seterusnya. Okey, halal related Malaysia standard, iaitu berkaitan dengan kalau kita keluarkan barang, jadi barangan kita tu dia ada halal standard yang telah ditetapkan. Okey, mari kita lihat. That is 16. Okey, firstly, MS 2927, detection of protein DNA test method, iaitu pengesahan DNA dalam produk makanan, dan produk makanan. MS 2934, halal kosmetik, berkaitan dengan kosmetik lah, barang kosmetik. MS 1500 is halal produk, iaitu produk halal makanan. MS 2424, halal pharmaceutical yang berkaitan dengan ubat-ubatan. MS 2400, halal supply chain management system retailing, iaitu peruncitan. MS 2400, halal supply chain management system part 1 transportation, iaitu pengangkutan. MS 2400, about warehouse, iaitu pergudangan. MS 2200, Islamic consumer, usage of animal bone, skin and hair, general guideline. Yang saya kata tadi, penggunaan macam mana tulang ataupun rambut untuk kita. Next slide. MS 1900, Syariah Based Quality Management System, sistem pengurusan kualiti berasaskan syariah.
MS 2300 Value-Based Management System Requirement from an Islamic Perspective, iaitu sistem pengurusan berasaskan kualiti. MS 2393 Islamic and Halal Principle Definition and Interpretation of Terminology. MS 2910 Muslim Friendly Hospitality Service, iaitu servis perkhidmatan Muslim ni lah di hospital. MS 2595 if halal packaging, iaitu macam mana berkaitan dengan packaging barangan kita lah, produk kita. MS 2594 halal chemical for use in potable water treatment, iaitu bahan kimia yang digunakan pakai dalam rawatan air. MS 1900 quality management system. And lastly, MS 2936 about halal medical device. Next slide. Okay, so we go to the certification fee, yakni kadar pembayaran sijil halal ataupun fee pensijilan. Okay, first, fee is valid for 2 years except for slaughterhouse for the duration of 1 year. Second, the fee is fixed according to Malaysia Halal Certification. Third, payment of fee shall be in form of postal order or money order or bank draft or online payment payable to JAKIM. And last, fee paid is not refundable. Okey, dekat sini dia nak cakap bayaran sah selama 2 tahun kecuali untuk rumah sembelihan. Yang mana rumah sembelihan ni kadar pembayarannya sah sehingga 1 tahun sahaja. Okey, bayaran ditetapkan mengikut perakuan halal Malaysia. Tambahan, dalam pembayaran ni terdapat perbezaan jumlah bayaran bagi setiap kedai ataupun industri yang terlibatlah dalam pensijilan halal ni. Bayaran selalunya dalam lingkungan 100 hingga ke 700 lah paling mahal. Okey, yang ketiga tu, pembayaran yuran hendaklah dalam bentuk pesanan pos atau kiriman wang atau draft bank atau pembayaran dalam talian yang perlu dibayar kepada JAKIM. Dan yang terakhir, bayaran yang sudah dibayar tidak akan dikembalikan. Okey, kita terus ke next slide. Next slide about condition of Malaysia Halal Certification, iaitu syarat-syarat untuk pemohon sijil halal. Tadi kita dah cerita pasal MS tu Malaysia Standard. Jadi bila kita dah patuhi Malaysia Standard tu, kalau kita nak keluarkan produk makanan, kita kena patuhi MS 1900. Bila kita dah penuhi tu, kita kena juga patuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada orang tu lah. Contoh dia, first, have a valid business registration certification from the Commission or Corporation Registration Certification under the Malaysia Corporation Order, iaitu memiliki perakuan pendaftaran perniagaan yang masih sah daripada Suruhan Syarikat Malaysia atau perakuan pendaftaran korporasi di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Second, fully operation at least 3 months from before applying SPHM for new application, iaitu perniagaan mereka berjalan 3 bulan sebelum bermulanya, sebelum mereka mohon sijil pengesahan halal Malaysia tu untuk permohonan baru. Third, make SPHM application on all type of product or menus that are still produced at the premise. Maksudnya bila diorang keluarkan produk makanan, bukan semua jenis daripada diorang punya periuk ke kuali ke periuk. Mana yang sesuai, ada ke bahan-bahan yang tak boleh pakai dalam tu. For fully operation at least 1 month for new premises for relocating companies, kurang-kurangnya sebulan diorang beroperasi bagi untuk pertukaran gerai. Yang terakhir, have a valid established license from medical device from MDA, iaitu Medical Device Authority if related. Maksudnya bila berkaitan dengan
skim persijilan medical device iaitu alatan hospital, jadi mereka perlu ada valid established license ni. Syarat ni ada 12, cuma saya share 5 sahaja daripada mereka. Next slide. Okey, seterusnya kita akan mengetahui tentang permohonan yang tidak layak, ini ineligible applications. Okay, first, companies that manufacture or distribute non-halal product, including food delivery service, product that are not halal, product ready within or outside the country will label it without undergoing any process in Malaysia. Product or food premise are impacting negatively on the religious and social like drugs, shisha, smoking, hair dyes, nail polish, instrumental center, entertainment center and others. Product or service that do not have standard or guidelines for reference. Unprocessed natural product, not modified and not packaging and labeling used like fresh fish, fresh vegetable and fresh eggs. Okay, dekat sini dia nak cakap permohonan yang tidak layak ni bila mana sesebuah syarikat tu memang mengeluarkan ataupun mengedarkan produk yang tidak halal. Termaksudlah perkhidmatan penghantaran dia juga tidak dibenarkanlah dan memang tidak layak. Dan yang kedua tu memang produk tu adalah sememangnya tidak halal seperti khinzir ataupun sebagainya. Dan yang ketiga tu pula, produk atau perkhidmatan yang tidak memiliki standard atau garis panduan yang dijadikan sebagai rujukan, dan produk semula jadi yang tidak diproses, tidak diubah suai serta tiada pembungkusan dan penlabelan digunakan seperti ikan segar, sayur-sayuran dan telur segar dan adalah seumpamanya. Dan yang seterusnya, produk siap dalam atau luar negara yang dilabel semula tanpa menjalani sebarang proses di Malaysia. Sebab dalam Malaysia ni memang kita kena ada proses lah supaya kita tahu memang dia punya kualiti tu ataupun pembikinan tu memang betul-betul daripada benda-benda yang bersih ataupun suci. Okey, produk atau premis makanan yang memberi implikasi negatif terhadap agama dan sosial seperti dadah, shisha, rokok, pewarna rambut, pewarna kuku, pusat karaoke, pusat hiburan dan lain-lain. Okey, ini adalah permohonan yang tidak layak untuk mendapatkan sijil halal. Okey, sebenarnya dia ada banyak tapi saya cuma ambil 6 je lah untuk ringkaskan. Okey, seterusnya. Okay, sekarang saya akan bicarakan tentang general requirement for certification, iaitu keperluan umum untuk mendapatkan persijilan halal. Okay, syarikat atau pemohon syarikat atau pemohon SPHM iaitu Sijil Pengesahan Halal Malaysia perlulah mematuhi keperluan umum dalam persijilan halal Malaysia. Terdapat 17 bahagian dalam yang dinyatakan dalam manual prosedur persijilan halal Malaysia. Iaitu yang inilah yang ada 17. Okey, saya akan terangkan satu-satu daripada bahagian tersebut. Slide yang seterusnya. Okey, yang pertama raw ingredient. Iaitu bahan mentah. Premis perlulah ensure raw ingredient sources halal and safe. Pemohon perlulah memastikan setiap bahan mentah halal dan selamat untuk digunakan. Kemudian raw ingredient which are sourced from animal should have a valid halal certificate. Iaitu bahan mentah yang bersumberkan haiwan ataupun berasaskan haiwan hendaklah dipersijil halal. Maksudnya setiap bahan yang digunakan contohnya seperti ayam ataupun bahan-bahan yang mempunyai kandungan haiwan perlulah ada sijil halal.
Kemudian raw material without halal certification should be accompanied with complete specification indicating material composition, flow chart and extra material sources. Iaitu ya, bahan yang tidak mempunyai dokumen sokongan, bahan yang tidak mempunyai dokumen yang tidak halal perlulah mempunyai dokumen sokongan. Dan each raw material must be able to identify the original manufacturer of the raw. Iaitu setiap bahan mentah perlulah dikenal pasti daripada mana pembekal itu datang. Contohnya macam syarikat, contohlah satu kedai dia nak buat jualan ayam goreng contoh. Dia perlulah memastikan pembekal ayam yang membekal ayam pada kedai tersebut perlulah ada sijil ataupun telah disahkanlah, boleh disahkan oleh JAKIM. Okay, kemudian product menu and services. The product produced should not resemble any form of animal categorized as molazaphysis, religious in nature and have negative implication for Malaysian halal certification. Iaitu segala aktiviti berkaitan penyediaan dan pemprosesan bahan mentah, produk, menu, perkhidmatan perlulah memenuhi keperluan hukum syarak, perundangan dan peraturan yang berkuat kuasa. Formation halal certification untuk mendapatkan persetujuan halal. Dan all products or menu that are still produced must be request to SPHM. Semua barang semua produk ataupun menu perlulah ada mohon SPHM, iaitu Sijil Pengesahan Halal Malaysia. Kemudian product measurement and weight must be meet the content rate or quantity as stated on the product label. Maksudnya produk contohnya dalam konten dalam label tu perlulah sama dengan apa yang ada dalam label, dalam kandungan yang ada dalam bahan yang produk tersebut perlulah sama dengan apa yang dinyatakan di luar, di label luar, dalam bungkusan luar tersebut. Okey, kemudian ialah next slide. Kemudian adalah pemprosesan, processing, iaitu pemprosesan. During preparation, handling, processing, packaging, storage or transfer of product, they should be in compliance to requirement by the Sharia law and remains clean as well as comply to good manufacturing practice. Segala aktiviti penyediaan perlulah memenuhi keperluan yang telah ditetapkan. Kemudian, the processing area must be free from any raw material or products that are not halal or have syubhah status. Tempat proses perlulah maksudnya perlulah selamat ataupun perlulah bersih daripada barang bahan mentah ataupun produk yang tidak halal. Kemudian, the processing area should not be used for any purpose other than the processing and handling of halal certificate product. Tempat pemprosesan perlulah tidak perlulah digunakan untuk semata-mata untuk tempat proses produk. Dan tidak boleh ada sebarang perkara lain yang digunakan di tempat pemprosesan. Contohnya macam benda-benda lain lah perlu digunakan hanya untuk tempat proses produk saja. Kemudian, the processing area should be in a clean and neat condition at all times. Tempat pemprosesan perlulah bersih dan kemas sepanjang masa, tidak kira sebelum, semasa ataupun selepas digunakan. Terutama selepas digunakan perlulah dibersihkan tempat pemprosesan tersebut. Kemudian storage, iaitu penyimpanan.
tempat penyimpanan. Storage should be reserved for raw material and halal product only, including trading products. Iaitu tempat penyimpanan perlulah digunakan hanya untuk bahan mentah ataupun halal produk. Tidak boleh digunakan ataupun diletakkan bahan-bahan yang tidak halal ataupun bahan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kemudian equipment, materials and product not related to the processing or production of product should not be stored together with raw material and finished product. Maksudnya barang-barang ataupun produk yang tiada kena-mengena tidak boleh diletakkan ataupun disimpan bersama dengan bahan-bahan mentah ataupun barang-barang yang tidak telah siap. Maksudnya tidak boleh dicampurkan dalam satu tempat lah barang-barang yang kering ataupun yang basah. Maksudnya setiap barang tu perlulah ada di tempat yang sesuai. All materials and product must be stored according to the needs of the nature of the materials and product. Iaitu nature of product. Maksudnya setiap bahan itu perlulah disimpan berdasarkan sesuai dengan keperluan barang ataupun produk tersebut, keperluan nature barang tersebut. Contohnya kalau barang yang perlukan, contohnya macam ayam, perlukan tempat sejuk beku. So kita kena letakkan di tempat yang sejuk. Tapi barang yang kering yang perlukan suhu bilik, kita perlulah letak di tempat yang kering lah. Maksudnya sesuai dengan suhu ataupun sifat bahan tersebut. Kemudian slide yang seterusnya, equipment and appliance. Peralatan dan perkakasan. Equipment and hardware shall be used for the processing and handling of raw material, halal products and services only. Maksudnya peralatan dan perkakasan perlulah digunakan untuk pengendalian dan perkhidmatan yang halal, untuk handle makanan barang yang halal ataupun yang bahan mentah. Maksudnya tidak boleh digunakan untuk barang-barang yang haram ataupun yang tidak perlu. Maksudnya bukan tak sesuai lah dengan tempat proses tersebut. Maksudnya bila tempat tu proses contohnya proses kosmetik, maksudnya dia kena proses ikutkan benda yang disedia, yang ni lah, yang telah dipersetujui. Kemudian equipment and hardware that may have negative implication for Malaysian halal certificate, such as the use of equipment and hardware label alcohol products shall not be used. Maksudnya segala peralatan atau perkakasan yang akan memberikan implikasi negatif kepada pihak persediaan halal Malaysia, seperti maksudnya barang tersebut ada label yang diragui ataupun label alkohol, maksudnya barang tersebut perlulah tidak digunakan di tempat ataupun tempat proses barang ataupun produk. Kemudian equipment and appliance from animal sources should not be used except those identified as halal status, such as dishwashing brush, water filters and others. Maksudnya peralatan ataupun perkakasan yang dibuat daripada haiwan perlulah ada halal statusnya. Maksudnya barang yang seperti penapis air atau berus atau pinggan mangkuk yang tidak ada label halal tidak boleh digunakan. Contohnya macam berus khinzir, tidak boleh digunakan. Kemudian transportation and distribution, iaitu pengangkutan dan peredaran. Transportation and distribution shall be for the use of raw material and halal products only. Pengangkutan ataupun pengedaran barang perlulah digunakan hanya untuk bahan mentah ataupun halal produk saja. Contohnya macam lori kan, perlu digunakan untuk
barang-barang yang halal ataupun barang-barang yang mentah. Bila produk tersebut produk halal tidak boleh digabungkan dengan contohnya dalam lori tersebut ada ayam, tidak boleh disatukan dengan daging khinzir macam tu. Kemudian appropriate transportation should be used according to the nature requirement of the raw materials and product. Nature of product maksudnya pengangkutan ataupun pengedaran barang perlulah sesuai dengan keperluan sifat bahan tersebut. Bila mana produk yang memerlukan pengangkutan yang kering ataupun suhu yang kering, perlulah menggunakan pengangkutan yang sesuai lah dengan produk tersebut, sifat bahan tersebut. Kalau macam produk yang memerlukan suhu sejuk beku, contohnya macam nugget semua tu, perlulah diletakkan dalam perlulah ada pengangkutan yang disediakan mengikuti sifat bahan produk tersebut. Kemudian transportation must be kept in a clean and controlled condition. Maksudnya pengangkutan perlulah disimpan, maksudnya sentiasa bersih dan dan selamat. Kemudian seterusnya process should be carried out if the transport is contained with muwalazah phases. Maksudnya bila pengangkutan tersebut telah telah ada terkena najis muwalazah, maksudnya pihak pemohon ataupun syarikat perlulah membersihkan, sanitize pengangkutan tersebut daripada najis muwalazah lah sebelum digunakan untuk meletakkan bahan-bahan ataupun barang-barang yang halal ataupun bahan mentah. Kemudian next slide. Packaging, labeling and advertisement. Maksudnya pembukusan, pelabelan dan periklanan. Setiap pemohon, every packaging label should be printed prominently, clearly and edible. Maksudnya setiap syarikat perlulah melabelkan bahan ataupun produk yang disediakan dengan jelas atau jelas, tidak mudah padam dan inilah terang, maksudnya senang dibaca. Kemudian the packaging label should contain information according to the rules and related standard. Setiap packaging label tu perlulah mengandungi maklumat-maklumat yang diminta oleh pihak berkuasa. Maksudnya setiap dalam satu bahan tersebut, dalam label tersebut perlulah meletakkan kandungan-kandungan apa yang ada di dalam bahan supaya mudah pengguna untuk merujuk bahan yang ada di dalam produk tersebut. Kemudian name of product does not use the word halal and names with element of religion and God. And the packaging material should not be made from material which are classified as najis. Maksudnya barang-barang ataupun produk tidak boleh ataupun tidak digalakkan untuk menggunakan nama halal ataupun elemen-elemen seperti ketuhanan yang boleh meragukan pengguna. Kemudian barang packaging perlulah tidak digunakan barang-barang yang daripada sumber-sumber yang najis. Maksudnya bila mana kotak ataupun plastik tidak boleh ada unsur najis lah dalam pembukusan tersebut. Kemudian labeling and advertising shall not contravene the principle of Sharia law and shall not highlight indecent which contradicts the Sharia law. Maksudnya label ataupun pengiklanan tidak boleh ada unsur-unsur yang
boleh memberikan implikasi yang negatif kepada pihak pensijilan halal Malaysia. Maksudnya bila mana barang kemudian the packaging label should contain information according to the rules and related standard, among which are name of product, Malaysian halal logo with the Malaysia standard number and the file reference number, iaitu the last 10 digits. Kemudian contoh dia, maksudnya ada halal dia, halal pihak cap halal yang diperakui oleh JAKIM. Kemudian next slide. Kemudian document and records, iaitu dokumentasi dan rekod. Applicants shall provide a proper file to keep related documents which can be referred to when the inspection is conducted. And document and records should always be well kept updated and easy to refer to during the auditing or monitoring of Malaysian halal certification. And halal related documents and record must be prepared during the audit or monitoring of Malaysian halal certification. Dokumen dan rekod adalah sentiasa disimpan dengan baik dan dikemaskini dan mudah untuk dirujuk semasa pengauditan atau pemantauan pensijilan halal Malaysia. Dan dokumen dan rekod berkaitan halal adalah disediakan semasa pengauditan ataupun pemantauan pensijilan halal. Maksudnya rekod-rekod pensijilan perlulah disimpan oleh premis ataupun syarikat. Kemudian premis, iaitu inilah premis. Premise including office, canteen and workers' quarters should be kept free of raw materials and non-halal products such as alcohol and pork. Premise perlulah sama ada office, kantin ataupun tempat duduk, tempat penginapan pekerja perlulah bebas daripada bahan mentah ataupun barang-barang yang tidak halal seperti alkohol ataupun khinzir. The premise should be in good condition, clean and tidy at all times. Premise perlulah sentiasa dalam keadaan yang bersih dan kemas. Maksudnya setiap premis perlulah tidak kotor dan sampah-sampah tak perlu inilah, tak boleh ada sepah macam tu. Kemudian the premise shall be fenced or have a control mechanism to prevent pets or wild animals, insects and pests from entering or being within the premise. Maksudnya premis perlulah ada pagar yang boleh kontrol daripada haiwan-haiwan liar ataupun serangga-serangga yang ada ni lah dikawal. Atau maksudnya macam contohnya macam kilang kan, dia ada pagar supaya haiwan-haiwan liar ataupun perkara-perkara yang tak, maksudnya haiwan-haiwan yang kotor lah boleh masuk ke dalam tempat prosesan ataupun tempat premis tersebut. Maksudnya bila ada anjing ke susah lah nanti kan kena samak balik. Okay, next slide. Workers. Itu pekerja. Employee should wear proper and stable attire. Maksudnya pekerja perlulah menggunakan atau menggunakan pakaian yang sesuai ataupun sopan. Contoh macam seragam. Kalau macam dalam kilang perlulah menggunakan contoh macam maksudnya setiap pekerja menggunakan pakaian yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Okay, kemudian personal belonging, employer food and beverage should not be brought into the area. Personal barang-barang pekerja ataupun barang-barang pekerja, barang-barang peribadi pekerja ataupun makanan tidak boleh dibawa ke dalam tempat pemprosesan area. Maksudnya barang-barang
tak bolehlah bersepah barang-barang peribadi dalam tempat premis-premis. Maksudnya perlulah pekerja perlulah meletakkan barang-barang di tempat yang sesuai. Kemudian personal protective equipment appropriate to the job requirements such as headgear, glove, face protection, other safety glass must be provided to each employer. Maksudnya personal maksudnya pakaian yang sesuai, pakaian kelengkapan pelindungan peribadi yang sesuai perlulah digunakan. Contoh macam penutup muka, penutup mulut, penutup kepala, contoh bila kerja dalam kilang kan, perlulah disediakan oleh syarikat tersebut. Kemudian sanitation iaitu sanitasi. The environment shall be clean and its cleaning schedule shall be properly regulated and free from pollution. Tempat tempat kawasan tersebut perlulah bersih dan tempat hendaklah maksudnya pembersihan di kawasan pembersihan hendaklah dilakukan secara berjadual. Maksudnya tempat premis ataupun kilang tersebut perlulah ada sentiasa dibersihkan. Equipment used must be clean and sanitary. Maksudnya peralatan yang telah digunakan perlulah bersih dan telah dibersihkan selepas digunakan. Kemudian equipment, machine, appliance and processing aid which have been used or in contact with najis mughallazah shall be reused cleansed. Maksudnya macam tadilah bila peralatan ataupun mesin-mesin yang memproses barang-barang tersebut terkena najis-najis ataupun najis mughallazah perlulah dibersihkan sebelum digunakan kembali. Kemudian appliance brushes from animal hair are not allowed. Maksudnya barang-barang yang daripada haiwan, daripada rambut, daripada bulu haiwan tidak boleh digunakan kalau macam haiwan yang ni lah, yang haram semua. Applicants should have record of regular pest control system conduct by the company itself or contract extremely. Maksudnya kawalan makhluk perosak, maksud pest control, hendaklah dilaksanakan secara berkala menggunakan kontraktor luar ataupun secara dalaman. Maksudnya dan perlulah direkodkan bila sanitation tu dilakukan, perlulah direkodkan. The cleaning schedule shall be prepared and properly monitored. Okey, kemudian workers facilities and welfare, iaitu kemudahan ataupun kebajikan pekerja. The management shall provide basic amenities and ensure the workers' welfare is taken care of, including stable praying area for Muslim workers, permission to perform daily fardu and Friday's prayer. A dressing room or space for employers should be provided, such as pantry and rest area. Employer personal storage facilities shall be provided, such as locker. Iaitu pihak pengurusan perlulah menyediakan bilik ataupun ruang yang sesuai untuk pekerja Muslim menunaikan solat. Dan pekerja Muslim hendak diberikan pelepasan untuk ataupun peruntukan masa untuk menunaikan solat fardu ataupun solat Jumaat.
Kemudian bilik ataupun ruang persalinan untuk pekerja hendaklah disediakan seperti pantry ataupun ruang rehat. Kemudian pekerja perlulah disediakan loker untuk menyimpan barang peribadi pekerja. Maksudnya pihak pengurusan perlulah menyediakan kemudahan untuk pekerja. Kalau macam loker supaya barang-barang pekerja tersusun dan berada di tempat yang sesuai, tidak diletakkan pada tempat seperti di premis macam sepa atau tepi tu ataupun di tempat proses. Maksudnya barang-barang yang tidak sesuai yang patut berada di ruang pemprosesan. Kemudian training, iaitu latihan. The management shall ensure that all workers attend halal related training. Maksudnya pihak pengurusan perlulah memastikan setiap pekerja menghadiri latihan tentang halal lah. Kemudian halal awareness training for new employer must be implemented within 3 months from the date they start working. Latihan kesedaran halal kepada pekerja baru hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh lantikan pekerja baru tersebut. Kemudian halal awareness training should be carried out at least once every 3 years to all employer involved in processing and or service activity. Maksudnya setiap kurang-kurangnya ni 3 tahun sekali kepada semua pekerja yang terlibat dengan aktiviti pemprosesan atau perkhidmatan perlulah disediakan perkhidmatan training tentang kesedaran latihan kesedaran halal. Kemudian halal awareness training shall cover the scope of halal concept and nation halal certification procedure and conducted by organisation or individual register under JAKIM. Maksudnya latihan-latihan yang kesedaran halal yang disediakan tersebut perlulah merangkumi skop berkaitan konsep halal dan prosedur persijilan halal Malaysia dan pengendalian latihan tersebut perlulah dikendalikan oleh organisasi ataupun individu yang berdaftar di bawah JAKIM, di bawah pihak JAKIM. Next slide. Kemudian compliance with law and regulation. Itu pematuhan undang-undang ataupun peraturan. Business operation shall comply with all applicable laws and regulation. Then MHMS 222 manual, MS fatwa, procedure and circulars enforced by the competent authority must be complied with, and the competent authority shall reject any application or take any action deemed necessary against the company or the applicant if they found to be in breach of the law and regulation in force. Maksudnya operasi perniagaan perlulah mematuhi semua perundangan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kemudian manual yang tadi, manual MHMS 2020, MS, fatwa, prosedur dan perkeliling yang dikuatkuasakan oleh pihak kuasa yang berdua hendaklah dipatuhi oleh pemohon ataupun kilang syarikat tersebut. Kemudian pihak berkuasa yang berwibawa berkuasa untuk menolak mana-mana permohonan ataupun mengambil apa-apa tindakan yang difikirkan perlu ke atas syarikat ataupun pemohon yang didapati menyalahi perundangan dan peraturan yang berkuat kuasa. Maksudnya bila pemohon ataupun syarikat tidak mengikuti apa yang diminta oleh pihak yang berwibawa ataupun pihak berkuasa, pihak berwajib boleh mengambil tindakan ataupun menolak permohonan daripada pemohon. Kemudian Malaysian Halal Management System, iaitu MHMS,
PT MHMS iaitu sistem pengurusan halal Malaysia. Development, implementation and maintenance of halal control based on the MHMS 2020 manual and continuous supervision and monitoring of Malaysian halal certification requirements shall be carried out to ensure the continuity of the company internal halal control. Maksudnya pembangunan, pelaksanaan dan pengekalan kawalan halal berdasarkan manual MHMS 2020 dan penyeliaan dan pemantauan berterusan terhadap keperluan persijilan halal Malaysia adalah dilaksanakan untuk memastikan kelangsungan halal kelangsungan kawalan halal dalam Malaysia dalam syarikat tersebut. Maksudnya pemantauan berterusan akan dikenakan untuk memastikan syarikat ataupun pemohon melaksanakan kawalan halal tersebut. Maksudnya bila dah ada sijil halal, perlulah dipantau lah. Kemudian slide yang seterusnya, original equipment manufacturer iaitu OEM. Application for original contract manufacturer OEM shall comply with the following condition. Itu the owner of the product or brand manufacturing rights shall ensure the product are manufactured in a factory with a valid halal certificate and apply halal certification for all factory which are producing the same products. And the manufacturer shall be the holder of Malaysian halal certificate and ensure that the owner of the product or brand manufacturing rights apply for halal certification. Okay, saya akan menerangkan tentang OEM, iaitu OEM ialah satu skim di mana adalah pengeluar yang membuat sesuatu produk untuk pihak lain daripada penyediaan produk pembungkusan dan penghantaran. Iaitu pihak yang menjalankan, iaitu OEM ni ialah pengilang kontrak. Maksudnya macam pihak yang menjalankan hendak OEM tersebut. Okey, saya baca dulu. Pihak yang menjalankan OEM hendaklah membuat permohonan dan memperoleh SPHM di bawah skim penghilangan kontrak, iaitu OEM, sebelum layak menawarkan perkhidmatan penghilangan produk kepada syarikat lain. Maksudnya syarikat yang ingin menawarkan perkhidmatan mereka kepada premis-premis perlulah ada sijil skim OEM ini. Maksudnya kemudian mana-mana syarikat atau pemohon SPHM yang maksudnya orang yang nak memohon sijil pengesahan halal Malaysia ni hendaklah memastikan pihak yang dilantik untuk menjalankan penghilangan produk secara kontrak memiliki SPHM di bawah skim penghilangan OEM terlebih dahulu. Maksudnya bila sesuatu premis ni dia nak membuat sesuatu produk, dia akan melantik satu kilang untuk menghasilkan produk mereka. Okey, sebelum mereka mengambil kilang, melantik kilang tersebut sebagai kilang produk mereka perlu memastikan yang kilang tersebut mempunyai OEM, iaitu skim halal, skim pensijilan halal juga. Maksudnya untuk kilang yang membuat produk perlu ada sijil halal. Okey, dan kemudian dan yang terakhir adalah tools and element of worship, iaitu alat dan unsur penyembahan. Itu sebarang alat dan unsur penyembahan hendaklah tidak berada di dalam kawasan pemprosesan. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua yang mempunyai sijil halal itu muslim. Contohnya dalam tempat, contohnya bila dah membuka satu premis ataupun satu kilang atau ialah macam satu premis, pemohon tidak boleh meletakkan unsur-unsur penyembahan kerana jika pihak JAKIM memberikan sijil halal kepada premis tersebut, dia akan membuat
macam keraguan kepada pengguna kerana ada unsur-unsur penimbahan. Sedangkan barang-barang ataupun produk dalam premis tersebut memang halal, tapi sebabkan ada unsur penimbahan tu akan memberikan gambaran buruk kepada pihak yang berikan sijil halal tersebut. Maksudnya tidak bolehlah ada unsur-unsur penimbahan di dalam premis. Sebab bukan di Malaysia bukan orang Muslim saja yang bukan orang Muslim saja yang ada sijil yang mempunyai sijil halal. Contohnya macam syarikat Nestle bukanlah daripada orang Muslim, akan tetapi mereka ada sijil halal macam tu. Maksudnya bila walaupun dia dah mendapatkan, walaupun dia sudah mendapatkan sijil halal, dia tidak boleh meletakkan barang-barang yang boleh memberikan keraguan kepada pengguna-pengguna. Okey, itu sahaja. Saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, kita berada di slide yang terakhir, iaitu the importance of halal certifications and monitoring food and external use. Okey, dekat sini saya akan menerangkanlah tentang kepentingan pensijilan halal dan pemantauan makanan dan penggunaan luar. Okey, tadi kita dah dengar macam-macam daripada sahabat-sahabat saya. So yang ni kita kena tahu pula kenapa pentingnya pensijilan halal. So kita pergi ke the first point yang pertama. Increases consumer confidence, complying with Islamic hygiene standard and regulation through the guideline sets. Social contributions provide clean food to consumers. Third, easy monitoring. Companies and food establishment will always comply with the guidelines set out. And the last, productivity improvement and profitability. Okay, so dekat sini secara mudahnya bila kita dah ada sijil halal, maka kepentingannya adalah ataupun kita boleh sebut juga kelebihan. Bila mana kita dah ada sijil halal ni, kita dapatlah untuk meningkatkan keyakinan pengguna. Sebab apa? Sebab pengguna dah tahu kata bila sesebuah industri tu dah ada sijil halal, maka dia pun memang mematuhi standard dan peraturan kebersihan Islam melalui garis panduan yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya social contribution tu, yakni sumbangan sosial. Dia dapat memberi dan menggunakan sesuatu sumber itu daripada benda yang bersih dan suci kepada pengguna. Maksudnya pengedar ataupun sesebuah industri itu bila mana dia menjual ataupun mengedar barangan, kita dah yakin memang barang tu daripada benda yang suci dan bersih lah. Okey. Yang ketiga ialah easy monitoring tu, pemantauan yang mudah. Okey, syarikat dan industri sentiasa akan dipastikan mengikut garis panduan yang ditetapkan dan mereka juga mendapatkan nasihat dan kepakaran dari pihak berkuasa agama yang berkaitan dengan kebersihan, kesucian dan sebagainya. Semua pemeriksaan ataupun pemantauan atau penguatkuasaan halal dilakukan secara mengejut bagi memastikan jaminan keselamatan, kualiti dan mutu produk halal. Selepas pemeriksaan dibuat, pegawai pemeriksa akan meninggalkan salinan notis kepada pihak syarikat berkenaan lah. Dan yang terakhir, productivity, improvement and profitability tu. Okey, dari sini dia cakap, okey, dapatlah meningkatkan lagi productivity sesebuah syarikat tu bila dia ada sijil halal ni. Dan yang terakhir,
logo halal ni telah dikenali dan telah menjadi sebatilah dengan masyarakat Muslim, yang mana masyarakat Muslim ni merupakan pengguna majoriti di negara kita. Okey, itu saja untuk kepentingan pensijilan halal. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini adalah adalah beberapa prosedur yang perlu diikut dalam menghasilkan pensijilan halal di Malaysia. Yang pertama, permohonan. Permohonan ni sebelum sesebuah syarikat tu nak mohon sijil halal ni, kedai ataupun industri tu kenalah beroperasi sudah 3 bulan. Maksudnya dia dah kena 3 bulan lah beroperasi. Seterusnya, lepas permohonan kita kena ada pembayaran fee pensijilan. Dan yang ketiga adalah audit. Yang keempat adalah mesyuarat panel pengesahan. Dan yang kelima, sijil halal diterbitkan. Bila dah settle dengan dah tengok semua, dah disahkan oleh panel, maka diterbitkanlah sijil halal. Dan yang terakhir, barulah akan ada pemantauan dan penguatkuasaan halal untuk memastikan betul ke mereka ni ikut garis panduan ataupun standard halal yang diberikan. Kalau mereka tak ikut, maka dapat ditarik ataupun dicabut semula sijil halal tu. Okey, untuk sekian saja perbentangan daripada kami. Jika ada sebarang soalan ataupun keraguan ataupun kemusykilan, boleh ditanyakan dalam Microsoft Teams ataupun WhatsApp group. InsyaAllah, haza faqat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.